Hai, Assalamualaikum semua. Okey, ramai yang DM Nana tanya, apa requirement untuk nak jadi pramugari ni? Ada orang tanya segelintir, betul ke nak jadi pramugari ni hampa kena buat benda-benda terkutuk? Itu adalah salah ya, memang tak. Saya pun tak tahu macam mana orang dengar cerita-cerita macam ni, tapi selama saya duduk kat dalam industri ni, tak pernah lagi lah saya dengar benda-benda tu ataupun pramugari yang buat benda-benda macam tu untuk nak dapat kerja. Requirement untuk nak jadi pramugari ni adalah basic yang kebanyakan orang tahu adalah hampa kena tinggi dengan berat yang adil. Sebab apa hampa kena tinggi? Sebabnya nanti bila hampa nak tutup kompartmen, kalau hampa pendek, hampa tak sampai tahu, tak cecah, susah nak tutup. Sebab tu hampa kena tinggi. Dari segi akademik macam biasalah, hampa kena score, dapatkan kredit untuk BM dengan BI. So tak perlulah sampai hampa nak pergi college ke apa ke dan sebagainya. Dia minimum requirement tahap ni saja. Okay, bila hampa jadi cabin crew ni, dia akan ajak hampa tahu. Ada setengah orang dia nak pergi college yang macam yang sediakan untuk pramugari tu, dia takut nanti kalau nak apply jadi pramugari tak boleh. Maksudnya itu tak betul lah, pasal bila nanti hampa pergi kerja, hampa tetap akan dapat kerja. Kalau hampa tak masuk college tu pun tak ada masalah. And then betul ke pramugari ni dia kena cuci kabin dengan cuci toilet? Yes, betul. Kami sebagai pekerja memanglah kena buat benda-benda macam tu, sebab untuk kesihatan penumpang dan untuk kesihatan diri sendiri jugalah. Bila kita nak guna toilet, takkanlah kita nak biar toilet tu sampai busuk dan sebagainya kan. So, sebab itulah kita nak jaga kebersihan kat dalam kabin dengan dekat dalam toilet. Bila sampai ke destinasi tu, tak semua tempat yang ada cleaner. Kalau ada cleaner, tak perlulah cuci kabin. Dan kalau tak ada cleaner, choice memang kena cuci toilet. Kadang-kadang segelintir penumpang dia tak tahu pintu toilet kat mana. Dan bila kami start servis, mulalah mai depa pergi toilet kat belakang. Kita kadang kerja duk buat servis ni, kita pun tak tertengok belakang. Kadang duduk bagi kat passenger kan, biasalah tak perasan nak ke belakang. Bila passenger tu dah sampai ke belakang, dia nak pergi toilet, lepas tu dia pergi buka pintu kapal terbang. Memanglah dia tak terbuka habis, tapi dia dah hampir-hampir nak buka. So benda tu sangatlah bahaya. Okay, walaupun memanglah diingatkan bahawa takkan boleh pintu kapal terbang terbuka during cruising, maksudnya during flying tu lah. Tapi masalahnya, let's say lah kalau kata benda tu nak jadi macam mana, takkan kena sedut semua keluar kan. Pintu kapal terbang ni pintu yang besar, dan pintu toilet ni adalah pintu yang kecil. Dia sebelum sampai galley tempat yang pramugari tu duduk, kat situ lah selalunya pintu toilet duduk. Kebanyakan passenger ada juga dia tak tahu nak guna toilet bowl tau. Ni untuk Boeing lah, Boeing 737-800 dengan Boeing 737-900, kita pakai toilet bowl. So dia toilet yang untuk stand tu. Saya memang selalu kena penumpang dia kencing dekat bawah. So bila dia kencing kat bawah, hampa kena tahu dekat dalam kapal terbang ni dia tak ada space macam dekat rumah. Kalau kat rumah kita ada space antara toilet dengan kita punya lantai rumah kan, lain kan. So maksudnya bila hampa mandi ke, air tu tak bisa lelak keluar. Tapi kalau dalam kapal terbang, bila hampa kencing, air kencing hampa akan keluar sampai ke kabin. So janganlah kencing dekat bawah ya, kencinglah dekat dalam toilet. Dekat dalam toilet kapal terbang memang tak ada air. Hampa kena guna cara lain lah, botol dan sebagainya. Ada penumpang yang suka isap rokok dalam kapal terbang tu pun janganlah ya, sebab hampa kena tahu rokok ni dia ada api. Daripada api itulah yang boleh cetuskan macam kebakaran dekat dalam kapal terbang. So sebab tu benda tu risiko yang tinggi. Sebab itulah bila kami tangkap passenger isap rokok, kami akan bagi passenger tu dekat polis bila dah sampai nanti. Okay, during take off, kalau hampa perasan hampa akan dengar bunyi ting. Apa maksud bunyi ting tu? Kalau ada setengah orang perasan, okey, seatbelt sign off. Tapi ada setengah orang dia tak tahu. Ting tu bermaksudnya nak habaq dekat pramugari bahawa sekarang ni dah selamat untuk kita jalan dalam kabin. So maksudnya time ni penumpang pun boleh jalan. Kalau kata tak bunyi, kira orang kata seatbelt sign tu still on, lepas tu hampa pergi berjalan. Bila berlaku turbulence yang teruk kan, sebab time take off ni kadang-kadang time ni lah weather nak teruk. So sebab tu lah hampa jangan nak pergi toilet lah, hampa nak pergi berjalan lah time ni. Sebab kalau berlakunya apa-apa, itu risiko hampa yang tanggung. Sebab tu lah jangan sesekali nak berjalan time ni. Dan ada ramai orang dia suka nak pergi toilet bila time seatbelt sign on nak landing dah. Time ni pun janganlah ya, sebabnya bila nak landing kadang-kadang cuaca memang akan teruk. Kadang-kadang kita tak tahu cuaca dekat atas tu macam mana. Bila nak landing macam ni, hampa nak pergi toilet, lepas tu sekali lah tiba-tiba berlaku apa-apa kat hampa dalam toilet tu. Kalau hampa pergi toilet juga kan, memang risiko ni akan jadi stewardess punya kerja tau. Turbulence ni dia boleh jadi teruk sangat, dia akan jadi air pocket tau. So bila air pocket ni memang sangat teruk lah. Dia boleh mencederakan penumpang, kadang-kadang mencederakan pramugari juga. Jangan pergi time-time tu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.